Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi hari ini cikgu akan sambung untuk sistem saraf dan jadi sepatutnya habis kelas ni awak boleh menyatakanlah apakah fungsi bahagian-bahagian dalam otak. Kemudian dapat membezakan antara sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi dan dapat menyatakan apakah nama bahagian-bahagian pada kita punya tulang belakang. Tulang belakang kita ni bila kita buat kerata rentas, dia ada beberapa nama yang berbeza lah untuk setiap satu tu. Jadi objektif kita untuk hari ni itulah. Kemudian kalau sempat kita akan masuk tentang neuron dan sinap. Dan sepatutnya di akhir PDPR ni awak dapat menyatakan struktur asas dan fungsi bahagian-bahagian yang ada pada neuron. Okey, dan kiranya neuron ni adalah benda asas, paling asas sekali lah dalam sistem saraf ni. Benda kita kena belajar dulu lah. Okey, jadi cikgu mulakan. Okey, pertama sistem saraf. Sistem saraf terdiri daripada rangkaian sel saraf ataupun neuron. Okey, neuron ni dialah yang membina sistem saraf. Jadi sistem saraf ni kita boleh bahagikan pada dua subsistem utama. Maksudnya ada subsistem. Dua subsistem ni membentuk satu sistem saraf yang sempurna lah. Okey. Jadi sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat ni bermaksudnya dia adalah main, dia adalah tunjang, dia adalah sel tunjang yang dia adalah asas lah. Kemudian sistem saraf periferi ni adalah cabang-cabang daripada sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat ada dua, iaitu terdiri daripada otak dan saraf tunjang, dan sistem saraf pusat, sistem saraf periferi pula dia adalah terdiri daripada 12 pasang saraf kranium. Okey, saraf kranium, saraf yang berasal daripada kepala lah, daripada otak. Kemudian ada 31 pasang saraf spina. Actually spina ni spinal cord lah, saraf tunjang. Tulang belakang saraf tunjang tulang belakang. Jadi total saraf periferi kita ada 43. 12 datang daripada saraf kranium, iaitu berfungsi daripada bahagian otak ni. Okay. Dan 31 lagi berbaki ni adalah datang daripada saraf spina. Maksudnya saraf dari cabang-cabang yang wujud daripada saraf tunjang. Okey. Saraf kranium menghantar impuls dari dan ke otak. Dia terima impuls rangsangan daripada reseptor daripada nak hantar dari luar, nak hantar ke otak dan hantar dari otak. Maksudnya dia ni menghantar rangsangan ke otak tafsir, dan dia juga akan hantar balik ke efektor ataupun ke otot ataupun ke kelenjar yang perlu bertindak balas. Untuk saraf spina, dia ni menghantar impuls dari dan ke saraf tunjang. Jadi orang selalu katakan penting saraf tunjang sebab nanti kalau saraf tunjang ni cedera kita akan lumpuh. Bila lumpuh ni saraf kita dah tak berfungsi. Maksudnya kalau kita cucuk kaki dia dengan apa pun dia dah tak boleh rasa. Jadi bila dia tak boleh rasa, otak dia tak boleh tafsir. Jadi bila otak dia tak boleh tafsir, otak dia juga tak boleh beri arahan tak boleh beri arahan kepada otot untuk angkat kaki ataupun untuk jauhkan kaki atau jauhkan tangan daripada sumber yang tajam tu. Jadi siapa punya kerja yang hantar segala rangsangan dan menghantar balik tafsiran ni? Dia dibuat oleh saraf spina ni. Okey. Jadi ini adalah gambar rajah kita punya sistem saraf lah. Sistem saraf yang terdiri daripada dua subsistem tadi Okey. Awak nampak sistem saraf pusat dua, otak dan saraf tunjang. Okey. Kemudian sistem saraf periferi ni inilah saraf kranium 12 tadi dan saraf spina ada 31. Jadi pendek kata semua saraf periferi yang ada dalam badan kita ni berakhir pada dua tempat lah. Sama ada dia berakhir pada saraf kranium atau dia berakhir pada saraf spina. Dua Okey. Reseptor dia menerima rangsangan. Okay, dia yang terima rangsangan dan dia akan hantar
melalui saraf spinal. Saraf spinal akan hantar ke saraf tunjang atau ke otak. Kemudian otak akan tafsirkan atau saraf tunjang akan beri refleksi yang tidak perlu ditafsir, bukan yang tidak perlu dihantar ke otak, dan dia akan beri balik kita punya respon. Jadi ini adalah secara keseluruhan lah sistem saraf manusia. Okey. Okey, kemudian okey, otak. Jadi otak ni dia adalah pusat koordinasi lah dan dia adalah pusat kawalan lah bagi manusia. Okey. Dan sebenarnya kita ada lebih kurang 10 bilion neuron. Kita ada 10 bilion neuron dan neuron ni boleh bertambah dan pada masa sama dia juga boleh berkurang. Sebab tu iklan-iklan susu awak nampak iklan susu kat TV kan apa? Mana? Adik. Sel-sel otak berhubung. Sel-sel otak berhubung kan dia tu neuron lah. Saraf-saraf lah tu. Okay, sel-sel otak, sel-sel otak. Kalau tak ada saraf yang sempurna juga masih tidak boleh mengkoordinasikan badan. Okey, masih tak boleh memberi respon, masih tak boleh memberi tindak balas gerak kelakuan sepatutnya. Jadi sebab itulah otak ni dikenali sebagai pusat kawalan lah ataupun pusat koordinasi bagi manusia. Okay, ingat kita fokus kepada manusia ya. Kita tak pergi kepada haiwan Okey. Kemudian okey, bahagian utama otak adalah cerebrum, hypothalamus, cerebellum, medula oblongata dan kelenjar pituitari. Okey, kalau dulu-dulu zaman-zaman saya belajar, kita hanya perlu tahu 3 sahaja, iaitu cerebrum, cerebellum dan medula oblongata. Dan kita belajar kelenjar pituitari dan hypothalamus ni berada di bahagian otak. Tapi untuk tingkatan 4 sekarang yang sudah telah diperhalusi silibusnya, awak mesti tahu kelima-lima ni secara satu-satulah. Okey. Kita pergi dulu kepada cerebrum. Ya, cerebrum adalah struktur yang paling besar dan dia adalah struktur yang paling kompleks lah. Okey, dia adalah struktur yang paling kompleks. Dan dia berletak pada bahagian hadapan otak. Okey, permukaannya berlipat-lipat bagi menambahkan luas permukaan untuk memuatkan lebih banyak saraf. Okey, jadi kalau dia tak berlipat, panjang lah. Seolah, okey macam ni awak bayangkan usus kecil manusia ni lebih kurang 6 meter. Usus kecil seorang dewasa yang sihat, kalau tak silap cikgu dia panjangnya adalah 6 meter. Tapi bayangkan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Tuhan untuk orang Islam, okey, kekuasaan Allah tu dia simpul, dia susun cantik-cantik muat dalam kita punya badan kita punya abdomen bawah. Kenapa berlipat-lipat? Sebab nak bagi muat 6 meter tu lah. Jadi sama juga untuk kes otak. Otak kita juga berlipat-lipat. Kenapa? Sebab kita nak tambahkan luas permukaan. Jadi kalau luas permukaan bertambah, bermaksud kita banyak ruang lah. Kita ada banyak ruang untuk saraf-saraf ni berada. Untuk saraf-saraf ni bertambah bilangan dia. Tu yang kita boleh dapat sehingga 100 bilion neuron tu. Okey. Kemudian cerebrum juga adalah pusat mengawal. Maksudnya dia ni mengawal mengawal benda yang benda yang boleh dikawal lah. Okey, termasuklah mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personaliti dan tindakan terkawal. Dan cerebrum menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Oh ya, cikgu nak cerita ni dulu. Pusat mengawal emosi, pendengaran, penglihatan. Okey. Untuk orang yang ada kanser otak, okey, katakanlah tumor dia tu berada dan menghimpit saraf yang menyambungkan saraf mata, duri mata, duri melihat dengan otak. Jadi kan sekiranya tumor ni menekan saraf yang terlibat dalam penglihatan ni, maka pesakit tu akan rasa dia kabur. Okey, kalau tumor tu menekan ataupun mungkin telah menghimpit, mungkin juga telah datang ni daripada saraf untuk pendengaran, maka dia jadi tak dengar.
Itu kalau dia berada di kawasan situlah. Tapi kanser telinga ni macam dia macam usik dagu telinga dalam, telinga luar tu je lah. Macam tak pernah pula baca dari kaitan dengan otak. Tapi kalau penglihatan cikgu boleh kata ya lah. Sebab memang pesakit kalau korang rajin tengok cerita Korea kan. Korang rajin tengok cerita Korea, cerita-cerita pasal doktor kan. Hospital Playlist, apa semua tu. Guys, Hospital Playlist baru je tamat season 2 kan. Okay, korang boleh nampak macam mana kanser ni kalau dia berada di bahagian otak, kalau dia ada kanser otak, kalau dia menekan satu-satu saraf yang khusus jadi fungsi saraf tu akan terjejas, dia akan mengganggu. Okey. Kemudian cerebrum menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Macam biasalah, siapa-siapa yang boleh mengesan perubahan kita panggil sebagai reseptor. Maklumat ini dianalisis, diintegrasi dan dihubung kait untuk menghasilkan persepsi deria. Jadi contoh, kita pegang satu benda yang tajam. Otak akan tafsir itu benda yang tajam lah, dia tak katalah benda tu panas. Tapi kalau kita sentuh benda yang panas, otak akan tafsir itu sebagai benda yang panas. Dia tak akan tafsir benda itu sebagai benda yang tajam. Tapi tindakan sama. Dua-dua, kalau kita pegang benda tajam ke, kita pegang benda yang panas ke, automatik tangan kita akan terangkat daripada sumber yang memberi rangsangan tu. Okay. Tapi persepsi deria tu diintegrasikan oleh otak lah. Macam tu. Kemudian gerak bala ditentukan dan arahan diberikan kepada efektor. Okay, jadi bila dia tafsir itu adalah panas, maka maka dia bagi arahan pada sel otot di tangan, jadi tangan pun angkat. Okey ataupun tangan pun tak sentuh benda tu. Okey, tangan tak sentuh benda tu. Contohnya kita nampak mak kita baru saja selesai masak. Dia baru je angkat periuk. Kita nampak asap keluar daripada periuk tu. Jadi dia memberi rangsangan kepada kita punya mata. So mata hantar maklumat pada otak. Otak tafsir, asap dari keluar daripada periuk, maka periuk tu adalah panas. Jadi dia bagi arahan kepada tangan supaya jangan pegang lah. So kita fikir, kalau tu panas lah. Macam mana tahu panas? Nampak asap keluar. So telah difikirkan, telah dianalisis, telah diintegrasi, telah diintegrasi lah, maksudnya dah berhubung kait kan. Jadi kita tahu itu adalah benda yang panas, jadi kita tak pegang lah periuk tu. Kemudian cerebrum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental yang tinggi seperti pembelajaran, kebolehan mengingat, kemahiran berbahasa dan kemahiran matematik. Semuanya adalah di cerebrum. Okay, semuanya adalah di cerebrum. Kebolehan mengingat awak menghafal biologi yang banyak terms ni, banyak terma ni, itu semua adalah fungsi cerebrum. Okay, kemudian okay, jadi di manakah cerebrum? Inilah bahagian besar ni lah, bahagian hadapan. Okay, kemudian kita ada cerebellum. Cerebellum memelihara keseimbangan badan serta koordinasi pengecutan otot untuk pergerakan badan. Jadi cerebellum di bawah ni, okay, dia mengawal keseimbangan, memelihara keseimbangan badan serta koordinasi pengecutan otot untuk pergerakan badan. Jadi kalau kita berdiri, saya suruh awak berdiri, saya suruh awak berdiri dengan satu kaki. Okay, automatik awak akan angkat tangan supaya awak tak jatuh. Itu adalah salah satulah koordinasi pencetak otot untuk pergerakan badan. Kemudian medula oblongata. Okay, ni Okay, medula oblongata terletak pada anterior cerebellum. Anterior atas, okay, cerebellum. Dia mengawal tindakan luar kawal seperti denyutan jantung, pernafasan, pencernaan makanan, pemvasocerutan, tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk, bersin dan menelan. Okey. Denyutan jantung. Walaupun katalah awak nanti seorang pelakon. Awak kena berlakon mati. Awak berlakon je lah mati, denyutan jantung masih berdegup. Okey. Jantung tak boleh berhenti. Dia adalah satu luar kawalan. Kita tak boleh kawal. Dia memang akan terus berdegup. Pernafasan.
Okey, pernafasan. Awak bernafas. Bila awak teruk, dalam keadaan teruk, dalam keadaan awak dalam keadaan kurang oksigen, awak akan bernafas laju. Okey, dalam keadaan penat, awak akan bernafas laju untuk masuk laju banyak oksigen. Tak boleh kawal. Tak boleh kawal lah. Katakanlah awak letih, awak cuba nak bernafas seperti biasa. Tak boleh. Mesti laju. Okey, tak boleh dikawal lah. Kemudian pencernaan makanan. Okey, boleh ke dah masuk, dah makan nasi ayam 3 pinggan, tiba-tiba bagi arahan kat perut. Jangan cernakan ayam. Ataupun bagi arahan kat Elio. Kau jangan cernakan nasi ni sebab aku dah makan 3 pinggan nasi. Ataupun bagi arahan pada duodenum. Jangan keluarkan jangan tukarkan maltose pada glukosa. No, tak boleh. Awak tak boleh kawal pencernaan makanan. Bila makanan masuk saja dalam badan, automatik dia akan dicernakan. Jadi sebenarnya konsep yang orang guna untuk jual ubat kurus, sakit perut, cirit birik, semua tu sebenarnya adalah untuk hasil-hasil yang telah pun dicernakan. Okey? Itu saja. Detak jantung, pencernaan makanan tak boleh dikawal. Asalkan makanan masuk je, tak boleh kawal lah. Okey, pemvasocerutan. Ini ada kena-mengena dengan saluran darah lah. Okey. Bila kita sejuk, bila kita panas, kita pemvasocerutan. Saiz salur darah tak boleh kawal. Tak boleh kawal lah, dia ada satu tindak balas yang dia kawal dia. Pemvasocerutan ni lawan dia adalah vasodilation. Pemvasocerutan. Bahasa Melayu dah. Dia macam inilah, salur darah besar atau salur darah mengecut. Dia ada kaitan dengan bilangan haba dalam badan. Bila awak demam, salur darah membesar supaya lebih banyak darah jalan daripada masa yang sama, lebih banyak haba akan dikeluarkan daripada badan. Sebab itulah orang demam muka dia merah. Okey. Pemvasocerutan ni bila awak sejuk. Bila awak sejuk, salur darah akan mengecut. Kenapa mengecut? Sebab nak kekalkan haba yang banyak dalam badan. Sebab haba ni dia bergerak bersama-sama dengan darah, oksigen yang dalam salur darah. Kemudian tekanan darah juga tak boleh dikawal. Awak dah makan untuk pesakit darah tinggi makan garam banyak-banyak, tiba-tiba nak kontrol tekanan darah jadi rendah. No way. There is no such thing. Tak ada benda macam tu. Kemudian peristalsis. Awak dah makan, bila makanan dah sampai tekak, automatik dia akan tetap terus ke bawah. Kalau awak makan, dia akan tertongging pun, kepala bawah, kaki atas, awak makan. Awak makan makanan tu tetap akan sampai ke perut walaupun awak punya kepala kat bawah. Sebab kita ada peristalsis. Peristalsis juga tak boleh dikawal. Okey, muntah. Ini adalah muntah yang tak disengajakan tau. Bukan muntah yang macam pesakit anoreksia tu kan. Pesakit anoreksia nombor 1, dia paksa diri muntah. Secara semula jadi, muntah adalah benda yang tak boleh dikawal. Bila rasa nak muntah saja, dia akan muntah, dia akan keluar. Bila dah sampai di bahagian esophagus, kalau awak tak cepat-cepat minum air ke apa ke bawah, dia akan keluar. Tak boleh kawal. Batuk juga. Kadang-kadang ada habuk masuk, mungkin tersekat ke dalam bronkiol. So badan kita ada satu mekanisme automatik untuk hilangkan habuk tu. So kita akan batuk. Sama juga bersin dan menelan. Telan, bila dah sampai di satu tempat, satu bahagian menelan, makanan akan terus ke bawah. Tak boleh keluar. Unless you paksa lah. Bila paksa ni dia satu cerita lain lah. Okay, kemudian kita ada kelenjar pituitari. Okay, kelenjar pituitari ni, kita pergi hypothalamus dulu. Okay, hypothalamus ni dia mengkoordinasikan homeostasis. Homeostasis ni adalah satu keadaan seimbang untuk badan lah. Satu keadaan yang perlu untuk badan berada dalam keadaan seimbang. Contohnya,
bila awak demam, secara bila badan awak dijangkiti patogen yang menyebabkan penyakit, okay, bila badan awak dijangkiti mikroorganisma yang menyebabkan penyakit, awak demam. Contoh. Jadi bila awak demam, automatik hypothalamus ni dia akan koordinate lah. Dia akan koordinate. Oh, tuan aku ni demam. Jadi apa yang perlu aku buat? Jadi dia bagi arahan kepada berpinggang, jangan serap air banyak. So nanti serap air banyak. Jadi nanti air kencing orang yang demam pekat. Kemudian panas. Macam itulah. Okay, homeostasis ni keadaan yang seimbang. Jadi siapa yang kawal, siapa yang koordinate, siapa yang susun atur, hypothalamus. Hypothalamus juga adalah satu pusat kawalan untuk mengawal atur suhu badan. Okay, macam cakap tadi ya, keseimbangan air. Okay, dalam badan. Kenapa bila kita minum air sikit, air kencing jadi pekat? Kenapa? Semua itu dikawal oleh hypothalamus. Tapi bila minum air banyak, terkencing. Okay. Kenapa jadi macam tu? Okay, sebab badan nak kekalkan keadaan yang seimbang ni. Air, dia nak kekalkan berapa kuantiti air yang sepatutnya berada dalam badan manusia. So kalau lebih, kena kencing lah. So kalau kurang, air kencing mau pekat lah. Okay. Tekanan darah, sama juga tekanan darah. Bila makan banyak, bila nampak benda yang terkejut, orang sakit jantung kan. Terkejut apa jadi. Okay, mengesan kelaparan. Okay, kesan kelaparan. Bunyi perut kan. Dahaga dan keletihan. Ini juga semua di bawah kawalan hypothalamus. Okey, hypothalamus menghubungkan sistem saraf pada sistem endokrin dan kelenjar pituitari. Okey, dia ni adalah orang tengah lah. Orang tengah yang menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin, sistem hormon. Okay, macam mana dia buat? Dia melalui kelenjar pituitari. Okey, kemudian hypothalamus juga mengawal rembesan beberapa jenis hormon. Jenis hormon kelenjar pituitari lah. Maksudnya bila dia ni beri arahan, dia yang memberi arahan, maka sistem endokrin akan berfungsi, baru akan berfungsi. Contoh haid. Okay, kita kan perempuan, perempuan dia akan datang haid sebulan sekali. Secara normalnya dia akan datang haid sebulan sekali. Jadi sehari sebelum berlakunya ovulasi, yang awak dah belajar masa tingkatan 1 tu, semasa tingkatan 1 awak dah belajar tentang perbiakan kan. Sehari sebelum berlakunya ovulasi, hypothalamus akan bagi rangsangan lah. Dia akan bagi hint pada hormon estrogen dan progesteron. Jadi barulah berlakunya ovulasi. Dan dalam masa 2 minggu sekiranya tidak berlaku persenyawaan, cukup kita 28 hari perempuan tu akan haid. Jadi siapa yang kawal? Melalui hypothalamus. Okay, kemudian kelenjar pituitari, okey, dia ni terletak pada dasar hypothalamus. Dia adalah kelenjar utama lah dalam sistem endokrin. Sistem endokrin ni sistem yang menyebabkan hormon Okey, kelenjar ini merembes hormon yang mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Okey, dia ni merembes hormon. Hormon ni kawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Maksudnya dia ni adalah main lah. Dia ni paling utama lah. Okey. Okey, kemudian jadi ini. Jadi soalan cikgu adalah cikgu ada keluarkan soalan di sini ya. Fungsi salah satu bahagiannya. Okey. Okey, kemudian kita tengok saraf tunjang. Okey, dalam keratan saraf tunjang yang baru dibedah, jiring putih kelihatan putih manakala jiring kelabu kelihatan kelabu. Okey, yang ni menariklah. Sekejap kita tengok Okey, kita tengok saraf tunjang pula. Okay, saraf tunjang terkandung dalam turus vertebra dan dikelilingi oleh bendale cerebrospinal yang memberi perlindungan dan membekalkan saraf tunjang dengan nutrien. Okey. Saraf tulang belakang kita ni, okey. Tulang belakang kita ni dia ada ruang tengah-tengah yang kosong Dia ada ruang yang kosong, di situlah beradanya saraf tunjang. So saraf tunjang yang besar-besar datang pada kepala ni, dia duduk dalam tengah-tengah
Duduk dalam tengah-tengah saraf tulang belakang. Duduk tengah-tengah tu. Sebab tu kalau berlaku kecederaan pada tulang belakang, kita biasa dengarkan slip disc. Biasa dengar slip disc kan? So apa yang berlaku adalah slip disc ni, salah satu susunan tulang belakang tu bergerak. Tergerak sikit. Jadi kan, saraf tuncang yang dan duduk tengah-tengah tu pun akan bergerak, menyebabkan kita rasa sakit. Okey. Jadi siapa yang membekalkan makanan, bukan makanan lah, siapa yang membekalkan nutrien kepada saraf tunjang, dia adalah dibekalkan oleh bendalih cerebrospinal. Jadi cerebrospinal ni nama pun bendalih, maksudnya lembab, boleh bergerak. Jadi dia lah bagi perlindungan dan membekalkan nutrien lah. Okey. Saraf tunjang terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Okey, dalam kerata rentas, jirim kelabu kelihatan seperti rama-rama atau huruf H. Okey, jirim kelabu terdiri daripada badan sel dan dikelilingi oleh jirim putih. Okey, awak boleh refer muka surat 222. Nampak tu lah. Okey, jirim putih adalah terdiri daripada akson yang disalut dengan salut myelin dan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Okey, saraf spinal muncul dari saraf tunjang melalui dua cabang pendek iaitu akar dorsal dan akar ventral. Okey, mari kita tengok pening ni. Okey, sorry. Kita tengok dulu fungsi. Pertama, untuk memproses beberapa jenis maklumat deria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor. Dia ni proses maklumat. Okey. Dan sebab itulah dia boleh mengawal tindakan refleks. Tindakan pantas. Tindakan yang tak perlu berfikir. Okey. Dan juga menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi, dan dia jugalah dia adalah ialah orang tengah lah. Orang tengah yang nak hubungkan otak dengan saraf sistem saraf periferi. Okay, kita tengok gambar jirim putih dan jirim kelabu. Okey, ini adalah bentuk rama-rama lah. Okey, ini adalah bentuk rama-rama iaitu jirim kelabu. Okay, ataupun bentuk H. Okey, apa yang ada pada dia ni? Neuron geganti. Okey. Dia neuron geganti. Dia juga ada penghujung neuron deria. Ya. Hujung-hujung neuron deria ada di kawasan jirim kelabu. So dia ni neuron deria dia menerima rangsangan. Okay, dialah yang dapat detect, dialah yang hantar, dialah yang terkena benda tajam. Okay, dia yang terkena benda tajam. Saraf dia terkena benda tajam. Terus hantar ke neuron geganti di mana? Di jirim kelabu. Di sini dia memproses maklumat deria. Okey. Dan terus hantar gerak balas ke neuron motor. So tangan yang terkena jarum tu pun terus diangkat. Hantar ke otak tak? Tidak. Hantar tak maklumat tu ke otak? Tidak. Tidak hantar maklumat tu ke otak. Kenapa? Okey, bayangkan awak tercucuk jarum. Bayangkan tercucuk jarum. Hantar maklumat ke otak tafsir. Oi, itu jarum lah. Baru otak hantar maklumat ke tangan suruh angkat. Pada masa awak angkat tangan awak berjarum tu, tangan awak sudah pun cedera. Dia tak boleh lah. Okey. Perlu dia terus dia akan mencederakan. Dia akan mencederakan organ kita. Diri kita. Jadi maka tidaklah perlu dihantar maklumat tu ke otak untuk tafsir, cukup sekadar melintasi jirim kelabu. Okey. Kemudian apa tadi? Okey, kita tengok di jirim putih, okey, jirim putih ni, okey, dia ni ada akson bersalut myelin. Okey, dia ada akson bersalut myelin. Okey, dekat dia ada dua neuron lah. Neuron deria satu, ada neuron motor satu. Okey, nampak? Neuron deria bawa masuk
maklumat, rangsangan, neuromotor bawa keluar tindak balas yang sepatutnya diambil. Beza tau. Beza neuron deria bawa maklumat rangsangan dalam bentuk impuls. Okey, neuromotor bawa maklumat tindak balas yang sepatutnya diambil juga dalam bentuk impuls. Okey, ni yang dia kata dua akar ni. Ni yang dia kata dua akar ni. Ganglion akar dorsal ni. Badan sel neuron deria terkumpul dalam ganglion akar dorsal. Ni. Dia duduk dalam akar dorsal. Dorsal ni ventral, dorsal depan. Okey. Akar dorsal mengandungi akson neuron deria yang menghantar impuls saraf dari reseptor deria ke saraf tunjang. Ada cikgu cerita tadilah. Okey. Saraf, akar ventral, akar belakang. Akar ventral mengandungi neuron motor yang menghantar impuls saraf dari saraf tunjang ke efektor. Efektor ni adalah target benda yang sepatutnya bagi gerak balas lah. Kalau tangan kita yang pegang benda tajam, maka efektor dia adalah otot di tangan. Kalau haid, macam haid tadi, efektor dia adalah kelenjar ataupun efektor dia adalah hormon progesteron dengan estrogen tadi. Efektor ni bergantung lah Efektor ni bergantung pada siapa yang nak bagi gerak balas. Kalau gerak balas tu melibatkan anggota yang melibatkan otot, maka efektor dia adalah otot. Kalau bahagian badan yang bergerak, yang sepatutnya bergerak balas tu adalah hormon, maka efektor dia adalah kelenjar. Okey. Akar ventral ada neuron motor. Akar dorsal ada neuron deria. Ingat akar yang depan ada deria. Akar yang belakang ada motor. Okey, nama pun deria, maka dia kesan rangsangan. Nama pun motor, maka dia lah yang akan bergerak. Bergerak balas lah. Siapa nak bergerak balas? Efektor. Jadi efektor ni bergantung jugalah. Kalau efektor tu adalah otot, maka otot lah bergerak balas. Kalau efektor ni adalah hormon, maka kelenjar yang mengeluarkan hormon tu lah yang akan bergerak balas. Okey, saraf spinal. Saraf spinal mengandungi neuron deria dan neuron motor. Okey, tengah-tengah ni ada dua jenis neuron. Neuron deria pun ada, neuron motor pun ada. Okey, sama sini, samalah sini. Sama sini, samalah sini. Ingat, akar dorsal depan saraf deria. Akar dorsal saraf motor. Okey. Satu lagi ni, akar dorsal ni, ni ingat akar dorsal ni, ganglion akar dorsal ni ada ni bulat ni. Ini adalah badan sel neuron. Ini adalah badan sel neuron. Badan neuron motor kat mana? Ni. Ni dendrit kot. Bukan. Dendrit. Inilah ni. Ini adalah sel badan untuk saraf motor. Ini adalah sel badan untuk neuron berganti. Sel badan untuk neuron motor. Cikgu pun pening. Okey, ini adalah keratan adalah. Jadi di sini juga ada satu soalan cikgu keluarkan. Di sini Okey, di sini Okey, di sini ada satu soalan bahagian B. Peta 2 Okey, sistem saraf periferi pula terdiri pada sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi. Okey, sistem saraf soma mengawal semua tindakan terkawal. Sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawalan. Senang je lah. Sistem saraf soma untuk benda yang kawal. Sistem saraf autonomi, nama pun auto, korang ingatlah automatik. Automatik maksudnya automatik lah, mana boleh kawal, automatik jadi Okey, jadi fungsi sistem saraf periferi adalah menghubungkan reseptor deria dan efektor kepada sistem saraf pusat. Jadi dia ni tengah-tengah. Dapat maklumat daripada reseptor deria, bawa sama ada perlu ditafsir, hantar ke otak. Kalau tak perlu ditafsir, hantar saja ke saraf tunjang. Kemudian dah dapat
Maklum balas dah dapat dah apakah tindakan sepatutnya kena buat, hantar pula ke effector. Satu jenis orang tengah lah. Jenis orang tengah kepada sistem saraf. Okey, jadi habis tentang sistem saraf. Cikgu rasa cikgu stop kat sini dulu sebab rasa macam dah banyak sangat lah.